Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fadil Muslim Majlis Bahagia dan Nazir, Fadil Imam, seluruh pimpinan dirahmati rakyat dirahmati Allah. Malam ini saya memang minta untuk tazkirah setempat walaupun biasa tazkirah setempat Ramadan sebuah rakaat. Saya dan seluruh keluarga sekalian berlaku satu peristiwa. Peristiwa ini berlaku pada tahun 90. Satu hari sepasang suami isteri datang bertemu datang ke rumah saya. Lalu dia mengadu tentang masalah yang berlaku pada jiran. Dia ada seorang jiran. Jiran ini seorang anak muda. Seringkali menangis. Masuk Ramadan, azan maghrib saya dia menangis. Dan tangisan kuat. Dia menangis sungguh-sungguh. Lalu jirannya ditanya dia mengadu tentang dosa dia. Lalu jiran datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, macam mana nak tolong budak ni? Saya kata gini, dia pun tak tahu kisah sebenar. Saya terpanggil budak tu datang jumpa saya. Remaja tu datang jumpa saya umur lebih kurang dalam, saya ingat hampir dalam 20-25 gitu. Dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya banyak dosa. Saya banyak dosa, Ustaz. Saya kata setiap manusia ni, memang manusia ni tak sunyi pada salah silap. Tak, dia kata dosa saya lagi. Saya dosa dengan mak saya. Saya tanya dia apa dosa dia. Mula-mula dia berat nak cerita. Akhir dia beritahu saya, dia kata mak saya telah kembali ke rahmatullah. Mak dia telah mati. Cuma dia kata satu hari tahun lepas bulan Ramadan, waktu cerita mana berlaku dalam tahun 91 gitu. Mak dia berpuasa dan dia memang seorang pemuda yang yang tak semayang, yang tak puasa. Mak dia ni berpuasa seorang diri. Ayah dia telah meninggal dunia. Dia tinggal berdua dengan mak. Satu hari mak dia ni kejut dia tengah tidur. Bila mak dia ke dapur tengok tak ada makanan untuk masak berbuka puasa. Lalu mak dia kejut dia yang sedang tidur. Suruh dia pergi ke pasar beli makanan sikit, beli ikan ke, beli sayur ke, masak untuk berbuka puasa. Mak dia kejut lagi, dia tak bangun. Akhir bila mak dia kejut banyak kali, dia bangun dalam keadaan yang marah. Dia ambil duit tabungan dia. Dia turun, dia start motor, dia pergi ke pasar, ke bandar. Tak lama kemudian dia balik. Dan dia mencampurkan daging yang dibeli pada mak dia. Dia campurkan dalam sink. Dan dia pun pergi tidur semula. Lalu mak dia tadi pun ambil daging tersebut, basuh, potong, goreng, masak nasi. Tunggu waktu berbuka. Tatkala mana masuk waktu azab maghrib, lalu mak dia berbuka seorang diri. Makan nasi, berlaukkan daging yang nak dibeli. Dia kata, Ustaz, saya beli daging babi sebenarnya mak saya. Budak ni tuan-tuan, dia boleh marah pada mak dia, dia pergi start motor tadi, dia beli daging babi pada mak dia. Mak dia petang tu berbuka puasa dengan daging babi yang mak dia. Dan mak dia tak tahu. Mak dia tak tahu sampailah mak dia mati. Setelah mak dia mati, dia mari ke insafan. Setiap kali bila masuk Ramadan, azan maghrib dia teringat balik. Waktu ni lah mak dia makan daging babi yang dia beli. Tuan-tuan sekalian,
Cerita ni cerita betul. Kebetulannya budak tu main jumpa saya. Dan saya sebut banyak tempat peristiwa ini sebagai pengajaran. Ada 3 doa Jibril AS kepada Nabi SAW. Ketika mana Jibril AS datang bertemu Nabi SAW, lalu Jibril AS berdoa sesuatu doa yang diaminkan oleh Nabi SAW. Satu hadis yang terpanjang, kata Nabi SAW, irtaqad Nabi SAW ala al-minbari darajatan faqala amin, summa irtaqa thaniyatan faqala amin, summa irtaqa thalithatan faqala amin. Nabi SAW menaiki tangga mimbar yang pertama, tiba-tiba Nabi berhenti dan Nabi berkata amin. Summa irtaqa thaniyah, kemudian Nabi melangkah tangga mimbar yang kedua, tiba-tiba sahabat dengar Nabi kata amin. Summa irtaqa thalithata faqala amin, kemudian Nabi melangkah tangga yang ketiga, Nabi pun berkata amin. Lalu sahabat-sahabat tanya Nabi, "Alama amanta ya Rasulullah?" Kami semua dengar kamu kata amin tadi wahai Rasulullah. Sahabat tak dengar siapa-siapa doa. Tiba-tiba Nabi mengaminkan. Nabi kata amin, amin, amin. Amin ni apa makna amin? Amin maknanya istajib doaina, perkenankan doa, perkenankan doa, perkenankan doa kami ya Allah. Siapa yang doa? Lalu kata Nabi, atani Jibril datang bertemu. Bila aku melangkah tangga mimbar yang pertama, aku mendengar Jibril AS berdoa pada Allah Ta'ala. Rugi dan kecewalah sesiapa yang mendengar nama kamu disebut wahai Rasulullah, tiba-tiba dia tidak berselawat ke atas kamu. Lalu kata Nabi, aku mengaminkan doa Jibril. Siapa yang dengar nama Nabi disebut tapi dia tak selawat, orang ni akan rugi dan kecewa besok di hari akhir. Allah Ta'ala sendiri berselawat kata Nabi SAW, dan para malaikat berselawat kata Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kata Nabi SAW. Barulah Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, wahai orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Jawahirul Qalb oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Cerita yang mungkin biasa kita dengar tapi kita ulang balik sebagai pengajaran. Satu kisah yang berlaku di depan kampung. Bila mana seorang ulama yang terkenal bernama Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala sedang tawaf keliling kampung. Lalu dia memerhati seorang pemuda yang juga sedang tawaf. Pemuda ni setiap dia tawaf dengan cukup tenang, dan setiap kali dia melangkah tawaf dia berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah dia selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap langkah dia. Begitulah pusingan pertama. Masuk pusingan kedua, dia terus selawat setiap langkah dia. Lalu Syekh Sufyan Ats-Tsauri menahannya, lalu bertanya kepadanya, aku dengar kamu selawat setiap langkah kamu. Tak apa, tidak salah, cuma aku nak tanya kamu, kenapa kamu tidak baca doa maksur? Doa yang maksur yang diajar oleh Nabi SAW. Setiap pusingan tawaf tu ada doa dia. Pusingan pertama dia baca doa dia. Kenapa kamu tak baca doa tu? Lalu kemudian ditanya, siapa kamu? Lalu kata Sufyan, akulah Sufyan Ats-Tsauri. Tatkala mana dia mendengar nama Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, Masya Allah, seorang yang sangat alim, seorang yang sangat tawaduk, seorang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, seorang yang sangat zuhud. Sufyan itu adalah ulama besar. Cuma dia tak pernah bertemu dengan Sufyan ni kali pertama pemuda tu.
Cuma dia dengar nama tapi dia tak kenal orang. Lalu kata dia, kalau kamu yang tanya wahai Sufyan, aku ceritalah pada kamu. Tahun lepas aku datang ke Mekah ni bersama ayahku. Sementara nak tunggu buat haji wukuf di Arafah, ayahku satu hari sedang zikir depan Kaabah. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia sesak nafas. Akhirnya aku baringkan ayahku di atas ribut. Sakitnya bertambah teruk. Akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bila nyawanya tercabut pada tubuh dia, tiba-tiba aku tengok muka ayahku bertukar sikit demi sikit menjadi hitam pekat. Jadi hitam sangat, menyebabkan aku rasa takut nak tengok muka ayah. Lalu aku ambil kain serban, aku tutup muka ayah supaya jangan ada siapa-siapa yang tengok. Lalu aku minta ampun pada Allah Ta'ala. Istighfar, minta ampun, ya Allah, ampun dosa ya Allah, ampun dosa ya Allah. Kata dia, dalam keadaan keletihan, kepenatan, aku istighfar. Tiba-tiba aku terlelap seketika, hilang fikiran seketika. Terlelap ni biasa, kita kadang-kadang tengah semayang pun boleh terlelap. Tengah dengar kuliah, lagi ramai terlelap. Tengah bawa kereta, ada yang terlelap. Terlelap seketika, katanya sewaktu aku terlelap itulah aku didatangi oleh seorang laki-laki memakai jubah putih, berserban putih, duduk dekat ayahku. Lalu dia membuka kain yang tutup muka ayahku. Dan aku tengok dia menyapu muka ayahku 3 kali. Dia sapu muka ayahku 3 kali. Setelah dia sapu kali yang ketiga, tiba-tiba aku dapati muka ayahku bertukar sedikit demi sedikit. Akhir balik dengan rupa yang asal, hilang warna hitam tadi. Lalu aku tanya, lalu dia beritahu, sesungguhnya ayah kamu ini pernah melakukan dosa besar dan tidak bertaubat pada Allah, tetapi mulutnya sentiasa berselawat kepadaku. Aku datang untuk beri syafaat, semoga Allah tidak mengazabnya. Lalu aku bertanya, siapa kamu? Kata pemuda itu, laki-laki itu jawab, akulah Rasulullah. Setelah dia menyebut demikian, lalu dia pun hilang. Dan aku pun terjaga, dan aku terus buka kain yang menutupi muka ayahku. Wahai Sufyan, bila aku buka saja muka kain yang tutup muka ayahku, aku dapati muka ayahku tidak hitam sebagaimana asal. Bermula hari itulah, bermula peristiwa itulah, aku tidak tinggal berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalaupun kita tak mampu nak khatamkan Quran 1 juzuk sehari, yang sebagaimana sepatutnya kita nak khatam Quran 30 juzuk, kita wajib khatamkan 1 juzuk sehari. Kalaupun kita tak mampu mengkhatamkan 1 juzuk sehari, maka hendaklah kita menggantikannya dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya 100 kali sehari. 100 kali sehari. Kerana orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali sehari, dia tidak akan terkena sifat munafik. Dan besok di hari akhirat dia akan dibangkitkan bersama para nabi-nabi, para siddiqin. Dan dia tidak akan disentuh api neraka di hari akhirat. Pada riwayat satu hadis yang sahih menyebut demikian. Dan kalaupun kita tak mampu juga nak selawat 100 kali sehari, hendaklah kita istighfar kepada Allah Ta'ala tidak kurang daripada 70 kali sehari. Ya. Dan itulah yang paling rendah dalam menjaga kepribadian amalan pribadi kita pada bulan Ramadan. Yang kedua, kata Nabi, bila aku melangkah tangga mimbar yang kedua, aku dengar Jibril alaihissalam doa pada Allah Ta'ala, rugi dan kecewalah nanti di hari akhirat mana-mana anak yang mendapati ibu bapanya telah tua tapi dia tidak memuliakan ibu bapanya. Tuan-tuan, mungkin kita masa kita nak khidmat pada mak kita, ayah kita dah tak lama, mungkin setahun 2 tahun. Kita hari ini, kita Allah bagi kemudahan, sebahagian besar kita ada kenderaan, ada kereta. Kadang-kadang satu rumah 2 kereta, 3 kereta. Jangan tak ada masa balik jumpa mak ayah. Jangan sampai mak ayah kita naik bas 2-3 kali tukar bas baru sampai rumah anak. Tiba-tiba anak tak ada masa balik bertemu dengan ayah.
Kita kena ingat bahawa kita tidak akan jadi mulia kalau Allah mak ayah kita tidak redha pada kita. Ya. Dan saya bertemu sebenarnya banyak kisah-kisah yang berlaku bagaimana lahirnya anak yang dengking ibu dia, perdik ibu dia, pukul ibu dia dan sebagainya. Alhamdulillah min zalik. Dan bila Nabi melangkah tangga mimbar yang ketiga, Jibril AS doa pada Allah lagi, rugi dan kecewa lah. Ya Muhammad, sesiapa yang hidup dalam bulan Ramadan, tiba-tiba Allah tak ampun dosa dia. Maknanya kalau orang tu hidup pada bulan Ramadan, sepatutnya Allah ampun dosa. Sebab bulan ni bulan pengampunan. Tapi Nabi sebut juga dalam hadis tersebut, kata Nabi, man hurrima khairaha faqad hurim. Sesiapa yang diharamkan kebaikan bulan Ramadan padanya, maka dia tidak akan mendapat lagi kebaikan, yakni pada bulan-bulan yang lain. Jaga hidup kita ni tuan-tuan, biar ada matlamat dia. Matlamat hidup kita ni satu je, iaitu nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Pastikan apa yang kita lalui betul-betul matlamat untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak masuk ekonomi, nak terlibat dalam niaga ke, berpolitik ke, berekonomi ke, apa sekalipun, jalannya mesti betul. Ya, Islam datang ni membetulkan jalan hidup kita. Ya, supaya jangan jalan ini jalan yang kita fikir dengan otak kita tanpa panduan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab perjuangan ke apa yang kita bawa, ya, memang kita bencikan kemungkaran, kita bencikan penyelewengan, kita bencikan rasuah, salah guna kuasa. Lalu kita bersemangat untuk menukar kepada benda yang baik. Alhamdulillah. Tetapi kebaikan itu mesti berpaksi kepada apa paksi kebaikan itu? Apa paksi kebenaran perjuangan? Perjuangan itu mesti berpaksi pada benda yang betul, iaitu mesti berpaksi kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan barulah ada nilai pahala dosa dalam perjuangan kita, baru dapat pahala. Kalau tidak, ya, kita hanya berjuang sebagaimana kapitalis, ya, sebagaimana aliran-aliran pemikiran barat yang juga berjuang tetapi sekadar menumbang satu sistem jahiliah, kemudian membina jahiliah yang dalam bentuk yang baru. Akhirnya manusia akan berdepan dengan kehancuran dan kemusnahan. Ya. Pada bahagian kedua, mana nak ingatkan, ada satu fenomena yang sedang melanda dunia Islam. Setelah berakhirnya Perang Dingin, tumbangnya komunisme di Rusia, maka kuasa dunia ada satu, kuasa tunggal, Amerika. Maka ancaman bagi Barat ialah Islam. Dan mereka tahu bahawa Islam dia akan bangkit. Banyak tulisan menyebut Islam ni seumpama harimau yang sedang tidur. Selagi mana dia tidur, dia tidak mengancam tamadun Barat. Tetapi bila dia bangun, dia boleh mengancam tamadun Barat. Maka pastikan bahawa bila harimau ni, yang disebut Islam lah, bila dijaga, kita dah ikat kaki dan tangannya dan dia tidak jadi ancaman. Mereka cuba menyekat kebangkitan Islam. Ya. Berlaku serangan ke atas umat Islam di Afghanistan. Bahkan sekarang banyak perangan juga dalam dunia Islam. Amerika telah mengubah satu strategi daripada perang konvensional kepada pendekatan memerangi, merosakkan imej Islam dalam bentuk baru. Perang secara terbuka ni, perang ni terus lihat, Amerika terpaksa belanja kos yang besar, bilion. Tujuan satu, untuk menyekat kebangkitan Islam. Maka strategi yang sedang berjalan sekarang ialah rosakkan imej Islam. Ya. Rosakkan imej Islam. Maka bagaimana nak rosakkan imej Islam? Dua aliran, ya, ditaja oleh mereka dan kuasa-kuasa besar. Yang pertama, melahirkan golongan Muslim yang bersemangat tapi tak ilmu, tidak mendalami ilmu, tidak ikut kaedah ilmu. Lalu mereka mempergunakan golongan-golongan ini
melahirkan kumpulan yang syadid dengan Islam, yang keras terhadap Islam. Muncul aliran kumpulan-kumpulan Taliban, Al-Qaeda, ISIS dan seumpama. Kita pelik, waktu Mujahidin lawan Rusia, Taliban tak ada. Setelah Rusia tumbang, Mujahidin menang, tiba-tiba muncul Taliban. Taliban tidak memerangi Rusia. Taliban masuk ke Afghanistan memerangi orang Islam Mujahidin. Pelik, kumpulan Islam lawan kumpulan Islam. Dan bila dia menguasai Afghanistan, maka kita tengok apa yang dia buat. Dia telah melahirkan satu kumpulan ketakutan dunia terhadap apa yang mereka buat. Sekarang yang sedang berlaku di Syria, di Iraq dan seumpama. Semalam kita dunia dikejutkan dengan pengeboman ke atas sebuah masjid, tengah semayang, di Kuwait. Dan ini ancaman-ancaman yang cuba dibawa. Islam ni terus clear. Islam satu ajaran yang rahmat. Islam bukan ajaran yang menyusahkan. Islam bawa rahmat. Islam bawa kasih sayang. Islam bawa keadilan. Masalahnya semua orang mendakwa demikian. Mana yang betul? Yang betul ialah yang betul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aliran yang pertama timbul kumpulan-kumpulan. Nabi SAW berpesan dalam hadis, "Inna hadzal din yusr wa lam yusaddad din ahadun illa ghalaba." Islam ni agama yang mudah. Jangan ada di kalangan kamu yang menyusah-nyusahkan ajaran Islam hingga orang rasa payah dengan amalan Islam. Islam mudah. Semayang wajib, tak mampu berdiri, tak apa, semayang sambil duduk. Tak mampu duduk, tak apa, semayang sambil baring. Bulan Ramadan, sakit, tak mampu puasa, tak apa, berbuka, ganti hari lain. Ganti hari lain pun tak mampu kerana sakit, tak apa, bayar fidyah. Islam ni ajaran yang mudah, yang tidak, tapi bukan bermudah-mudah, bukan. Dia ajaran yang mudah dengan prinsip pelaksanaan dia bersifat. Kumpulan kedua ialah kumpulan yang bermudah-mudah dengan agama. Nak Islam tapi tak nak syariat. Nak Islam tapi tak nak hukum Allah Ta'ala. Dia mengambil beberapa bahagian dari ajaran Islam yang orang mai terima, yang orang mai suka. Ajaran yang orang suka, yang untung, yang ada nilai-nilai keuntungan duniawi. Mana-mana yang berat maka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala tuai Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, kamu kena masuk Islam seluruhnya, bukan juz'i, bukan ambil mana-mana yang suka, kena terima seluruhnya ajaran Islam tersebut. Sebab di dalam perkara yang kita suka, kadang-kadang ada benda yang tak baik. Dan dalam perkara yang kita tak suka, kadang-kadang itulah ada kebaikan. Kutib dalam Quran sebut, allazina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berjuang, berjihad di jalan Allah Ta'ala, kamu tak suka, tetapi boleh jadi sesuatu yang kamu tak suka sebenarnya dia baik bagi kamu, dan boleh jadi yang kamu suka sebenarnya tak baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ringkasnya bahawa dalam kehidupan perjuangan ini kita menemui beberapa golongan-golongan, yang insya-Allah kita berpegang teguh dengan Islam yang bawa rahmat, Islam yang bukan ancaman, Islam yang bukan orang takut. Barat ni dia dicipta, tuan-tuan. ISIS tu dia diciptakan, kumpulan yang ditaja, yang dibiayai. Sebab tu kalau keganasan ISIS keluar dalam YouTube, mana dia buang gambar? Dibiarkan gambar tu sebab kekejaman ini menakutkan orang terhadap Islam.
Walaupun YouTube dia ada polisi dia, tak boleh masuk gambar-gambar yang sadis, gambar yang kejam, gambar ganas, tak boleh masuk. Mana boleh masuk? Ya, dia mesti dikeluarkan. Tapi bila umat Islam, ISIS kumpulan ni contohnya, dibiarkan. Pasal apa? Tujuannya ialah menakutkan orang pada Islam. Orang jadi takut. Ya. Saya kebetulan pergi ke Czech Republic. Ya. Anak-anak kita di sana Muslimat, mereka ni kena pakai tudung. Dia identiti Muslim, dia tak boleh nak tanggal macam orang lelaki kita. Orang tak tahu Islam ke tak Islam, kita tak wajib pakai kopiah. Ya. Kita boleh belah rambut tengah, pakai spek hitam, pakai kasut tumit tinggi. Tapi Muslimat, dia wajib tutup aurat, dia wajib pakai tudung. Satu hari mereka naik bas nak pergi ke kampus. Ada seorang makcik tua, nampak budak-budak ni, pelajar ni naik bas pakai tudung. Makcik ni menggigil ketakutan. Dia pergi dekat budak ni, dia tanya direct, kamu ada buat hukum tak? Kata budak, Masya Allah pakcik, kami student, kami belajar, tak ada bom. Dalam beg kamu tengok. Budak dia buka beg tengok, buku, tak ada bom. Makcik ni tanya lagi, bawah tudung kamu, dalam tudung kamu ada bom tak? Sebab ini yang mereka tengok dalam media. Jadi kalau mereka takut dengan Islam, macam mana mereka nak masuk Islam? Sebab itu mereka ditanam ketakutan terhadap ajaran Islam. Macam hukum Tuhan. Ya. Hukum syarak ni tuan-tuan, dia luas. Tapi yang mereka nampak hudud. Dalam hudud pula mereka nampak ke tangan pencuri. Itu ya. Maknanya diambil beberapa perkara yang dianggap menakutkan. Padahal di Arab Saudi satu tahun hanya 2 kes mencuri. Di Brunei dah berapa tahun, dah 2-3 tahun melaksanakan undang Islam. 1 kes potong tangan pun tak. Di Aceh 1 kes pun tak berjalan lagi. Maknanya bukan mudah nak sabit kesalahan, tapi emeh ni yang dibuat. Macam mana kita nak buat? Ialah memperkenalkan Islam dalam amalan kita seharian. Akhlak kita, kelakuan kita, tutur kata kita, janji kita. Orang Islam ni tuan-tuan, kalau kita berhutang, jangan tak bayar. Emeh kita rosak. Saya ingat waktu saya kecil dulu, Cina-Cina di kampung saya, kalau Pak Haji mari berhutang, dia tak tulis pun. Tak apa Haji memang bayar punya lah, tak payah tulis lah, Haji mesti bayar dulu. Sekarang Cina tak tahu dia, Haji pun tak nak bayar juga, Haji pun tipu juga. Jadi rosak emeh kita. Jadi oleh kerana itu lisan berhal, ya, perbuatan kita ini lebih mudah dipahami berbanding apa yang kita ucap. Sayanglah tuan-tuan, sebab Islam ni dia nampak cantik bila kita laksana. Selagi kita ada laksana, orang tak akan nampak keindahan Islam. Contoh, tahun 90 bila Kelantan mengeluarkan semua duit daripada bank konvensional, simpan dalam bank Islam. Puncanya satu, bank-bank ni terlibat dengan riba. Masa itu tak ada sistem perbankan Islam. Akhirnya apa yang berlaku? Bank-bank mula mengadakan pertemuan mesyuarat, setuju mewujudkan sistem perbankan Islam. Hari ini seluruh negara ada sistem perbankan Islam. Bahkan 4-5 bank dah fully Islamic system. Ya, Bank Rakyat, BSN, ya, Bank Muamalah, Bank Islam, ya, satu lagi Agrobank. Dah 5 yang melaksanakan seluruh Islam. Dulu mana ada pajak gadai Islam? Dulu mana ada takaful Islam? Maknanya kita bawa ni, tetapi kita kena ingat bahawa Islam ni ibarat pokok. Bila naik subur, musuh akan merosakkan dia. Maka kita kena ada pagar yang memagar dia. Pagar ni lah syariat. Syariat ni bukan hudud saja, termasuklah kita menjauhi benda yang diharam oleh Allah Ta'ala. Sebab sekalian, akhirnya saya nak sentuh sikit dalam seminit 2 ayat akhir dibaca oleh imam kita tadi. Allah Ta'ala mengingatkan para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi yang macam kita lah, banyak tolong, bantu, derma, sedekah kepada orang susah, anak yatim dan sebagainya. Tetapi mereka tertinggal satu kumpulan.
Sampai Allah turun ayat Quran. Allah kata kalau kamu nak sedekah, ada satu lagi kamu kena ingat, iaitu sedekahlah kepada lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah. Sedekahlah kepada orang yang wakaf diri dia berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi itu sekalian, Abu Hurairah, sahabat tak tahu. Abu Hurairahnya, Bilal bin Rabahnya, sahabat-sahabat lain, ahli sufah ni, mereka ni kalau Nabi makan, dia makan. Kerja dia wakaf diri dia untuk Islam. Anak yatim orang bagi, orang fakir orang bagi, orang miskin orang bagi. Tapi mereka ni terabad. Orang yang kerja dia wakaf diri dia untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tu ayat Quran. Kalau kamu nak sedekah, kata Allah, jangan lupa sedekah kepada orang yang jadi susah miskin disebabkan dia berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ard. Mereka ni tak ada upaya nak bekerja macam orang lain, nak meniaga macam orang lain, nak curi tanah macam orang lain, nak buat kerja macam orang lain. Kalau mereka buat kerja, siapa nak jaga Rasulullah? Siapa nak menjadi penolong Rasulullah? Allah Ta'ala sebut, orang yang tak tahu menyangka mereka ni kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Orang yang tak tahu menyangka mereka ni kaya. Tuan bayangkan satu hari Abu Hurairah lapar amat sangat, tak tahan dia, akhir dia ambil satu batu, dia ikat di perut dia. Dia ikat batu di perut dia, dia menahan kelaparan. Akhir tak tahan sangat, akhir dia keluar daripada masjid Nabi SAW. Dia berjumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia beri salam. Abu Bakar tak jawab. Abu Bakar jawab salam dia tapi tak ajak makan. Kamu dia jumpa Sayyidina Umar, demikian juga. Kemudian jumpa Nabi SAW. Abu Hurairah ni angkat jubah. Ya Rasulullah, laparnya aku ya Rasulullah. Laparnya aku. Nabi tengok seketul batu diikat di perut Abu Hurairah. Tuan-tuan, Nabi kemudian mengangkat jubah baginda. Kata Abu Hurairah, aku tengok dua ketul batu di perut Nabi SAW. Nabi pernah bersahur tuan sekalian, sambut Ramadan dengan hanya bersahur dengan air kosong. Berbuka hari pertama juga dengan air kosong. Hari kedua Nabi berbuka puasa dengan air sejuk saja, tak ada makanan. Kebetulan masa itu kemarau di Madinah. Berbuka dengan air kosong, bersahur hari ketiga juga dengan air kosong. Hari ketiga Nabi berbuka di rumah Aisyah. Aisyah ni selongkar bekah-bekah menyimpan kurma, jumpa sebiji kurma. Aisyah kerat dua, separuh untuk Nabi, separuh untuk dia. Masuk waktu berbuka, Aisyah makan kurma telan. Terus Aisyah mengadu, ya Rasulullah, laparnya aku. Nabi ni ambil